Hasbi muda dakwa Samsuri hanya boneka Abdul Hadi. Kedudukan Bersatu Selangor tetap kukuh meskipun Abdul Rashid berpaling tadah. Wan Faisal disaman 10 juta ringgit oleh bekas pegawai Anwar. Fahmi bidas Wan Saiful dakwa kerajaan kekang kebebasan media. Saifuddin tegas KDN tidak masuk campur permohonan pindaan perlembagaan Bersatu. Pahang benarkan aktiviti melombong mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pengerusi Amanah Terengganu Hasbi Muda menyindir Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dengan berkata beliau hanya boneka kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan belum menunjukkan sebarang kejayaan di Terengganu. Katanya sehingga kini Samsuri belum memperlihatkan sebarang jasa yang boleh dibanggakan oleh rakyat Terengganu. Katanya apa yang ada kepada Samsuri hanyalah imej baik beliau berbanding dengan pemimpin PAS yang lain apabila beliau dilihat membawa imej sebagai seorang profesional dan menolak politik takfiri yang melingkungi imej parti itu sekarang. Beliau juga mempersoalkan sejauh mana kekuatan Samsuri dalam pentadbiran PAS. Menurut bekas calon amanah di Pakar itu, Samsuri belum menunjukkan sebarang hasil sebagai MB Terengganu. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Afif Bahardin berkata, tindakan Adun Selat Kelang mengisytiharkan sokongan kepada kepimpinan Menteri Besar Dato' Amiruddin Syari tidak melemahkan Bersatu di Selangor. Katanya kedudukan Bersatu di Selangor tetap kukuh meskipun Rashid mengumumkan sokongan kepada Amiruddin. Menurutnya, tindakan sedemikian pastinya mengecewakan pengundi-pengundi Selat Kelang. Malah, beliau berkata, sebenarnya banyak lagi tokoh baru yang akan ditampilkan dari semasa ke semasa. Semalam, Abdul Rashid dalam satu kenyataan nyatakan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor yang juga pemimpin PKR. Farhash Wafa Salvador menuntut ganti rugi 10 juta ringgit daripada anggota Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Farhash membuat tuntutan itu setelah susulan dakwaan beliau terlibat menawarkan rasuah dan mengugut beberapa anggota parlimen supaya menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Plaintiff yang juga bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar memfailkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 22 Januari. Menurut kenyataan tuntutan, Farhash mendakwa Faisal membuat kenyataan fitnah itu dalam sidang media di bangunan Parlimen di Kuala Lumpur pada 14 November tahun lalu. Farhash diwakili oleh Tetuan Ahmad Daniel Ruben and Co, manakala Faisal pula diwakili oleh Chetan Jathwani and Company. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil membidas pemimpin PN Wan Saiful Wan Jan yang menimbulkan dakwaan kerajaan mengekang kebebasan media. Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu mendakwa Malaysia sedang menyaksikan pembunuhan perlahan-lahan terhadap reformasi berkaitan kebebasan media di bawah kepimpinan Fahmi. Fahmi persoal sikap berdiam diri Wan Saiful ketika wartawan Al Jazeera diberikan tekanan pada 2020 berikutan laporan penyiasatan agensi berita itu terhadap layanan kerajaan Malaysia terhadap pekerja asing tanpa izin semasa pandemik COVID-19. Dalam sidang media pasca kabinet yang diadakan di Kementerian Komunikasi di Putrajaya, Fahmi persoal keberadaan Wan Saiful ketika beliau diserang di Parlimen kerana membela wartawan Al Jazeera pada 2021. Semalam, Wan Saiful berkata Fahmi tidak perlu menjadi terpaling wartawan dengan cuba mengajar pengamal media mengenai peranan mereka. Dalam masa yang sama, Fahmi mengulas berkaitan cadangan pindaan Akta
Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata Kabinet pada dasarnya bersetuju supaya Kementerian Komunikasi mengkaji semula dan menambah baik Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kata beliau, pindaan akta itu akan menyaksikan hukuman lebih tinggi ke atas pemain industri yang melakukan kesalahan. Katanya, ia bertujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk pengguna. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan tiada sebarang campur tangan politik berhubung permohonan pindaan Perlembagaan Bersatu kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM. Katanya sehingga kini pihaknya belum mendapat sebarang maklumat berhubung permohonan Bersatu itu. Pada 2 Mac lalu, Bersatu meminda perlembagaannya dengan persetujuan sebulat suara perwakilan pada Perhimpunan Agung Khas Parti. Dengan pindaan itu, wakil rakyatnya dikehendaki mengosongkan kerusi jika menunjukkan sokongan terhadap parti lawan dan keahlian mereka terbatal secara automatik. Terdahulu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wan Jan, dilaporkan menggesa JPPM segera meluluskan pindaan perlembagaan parti itu bagi membolehkannya dikuatkuasakan serta-merta. Beliau turut berharap supaya tiada sebarang campur tangan politik yang boleh mempengaruhi proses itu. Kerajaan Pahang sudah memperkenalkan skim pelombong kecil SPK dalam usaha menghalalkan aktiviti pelombongan mineral di negeri itu. Menteri Besar Wan Rosdi Wan Ismail berkata, melalui SPK, kerajaan negeri sudah memperoleh pendapatan berjumlah 2.5 juta ringgit. Wan Rosdi berkata sebelum ini, ada rakyat yang menganggap bahawa sekiranya mereka ada tanah dan ada bahan mineral di bawah tanah tersebut, mereka mengatakan itu adalah hak mereka. Sedangkan, kata beliau, dalam enakmen Tanah Kerajaan Negeri mengatakan, apa jua hasil mahsul di bawah tanah adalah milik kerajaan. Untuk tujuan itu, Pahang tidak menghalang mereka yang ada tanah untuk mengeluarkan mineral, tetapi mereka perlu memohon dengan kerajaan negeri. Terdahulu, Wan Rosdi merasmikan Akademi Mineral Malaysia Pahang di sebuah hotel di Bandaraya Kuantan. Beliau turut memberitahu sejak SPK diperkenalkan, Kerajaan Pahang sudah mengeluarkan 56 lesen kepada pemilik tanah untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti melombong bahan mineral di tanah masing-masing. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.